بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini insya-Allah kita akan mempelajari tasawuf Islam ke tempat pelajaran yang kedua iaitu akidah menurut Islam. Jadi hari ini kita akan bincangkan tentang konsep akidah menurut hukum syarak. Jadi di akhir PDP nanti insya-Allah pelajar akan dapat memberikan pengertian akidah menurut Islam, menerangkan konsep ilahiyah, nubuwah dan ghaibiyah. Dan yang ketiga menerangkan sifat wajib dan mustahil bagi Allah. Yang keempat, menerangkan sifat wajib, mustahil dan harus bagi Rasul. Yang kelima, menjelaskan perkara gaib yang mesti dilalui oleh manusia selepas mati dan menjelaskan kepentingan akidah kepada kehidupan seorang Muslim. Jadi ini antara benda-benda yang akan kita bincangkan pada kali ini. Jadi daripada pelajaran yang lalu, pelajar telah pun mengetahui tentang Allah, tentang Rasul dan malaikat, rukun Islam, rukun iman dan rukun ihsan. Jadi hari ini kita sambung lagi, masuk lagi dalam bab akidah yang lebih mendalam iaitu tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja yang dimasukkan dengan akidah? Okay, sebelum tu seperti biasa pelajar pun mempunyai buku teks di hadapan dan juga pelajar-pelajar juga mempunyai buku kerja PDPC 3 tempat dan juga buku nota lengkap eksplorasi A+ tasawuf Islam sebagai rujukan dan untuk menguatkan lagi apa yang akan kita perbincangkan pada hari ini. Pengertian akidah. Akidah bermaksud keyakinan yang teguh terhadap kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala serta sifat-sifat kesempurnaannya berdasarkan dalil nakli dan dalil akli. Hari itu kita dah mengetahui apa maksud dalil akli dan apa dia dalil nakli. Dalil nakli ialah dalil yang diambil daripada ayat Quran dan hadis. Manakala dalil akli ialah dalil daripada logik akal, pemikiran manusia. Jadi komponen akidah ada 3, mesti ada 3. Pertama ilahiyah, nubuwah dan ghaibiyah. Mesti tercantum dalam akidah itu ada 3 benda. Kalau salah satu benda ni cacat, maka tidak sempurnalah akidah seseorang. Ilahiyah, nubuwah dan ghaibiyah. Selepas ni kita akan belajar secara lebih detail apa dia ilahiyah, apa dia nubuwah dan apa ghaibiyah. Tapi sebelum tu kita tengok ciri-ciri akidah Islam. Ciri-ciri keyakinan terhadap kewujudan Allah tu akidah yang berasaskan kepada akidah Islam. Pertama dia mestilah tauqifiyah. Iaitu terhenti. Tauqifiyah bermaksud tiada ruang untuk ditambah atau dikurangkan atau diubah atau digantikan dengan benda yang lain kerana akidah ini bersumberkan Rabbani iaitu wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala telah terhenti, telah sempurna. Jadi tidak akan ada lagi penambahan terhadap akidah Islam. Apa yang kita dapat hari ini, benda itulah yang akan kita bawa sampai bila-bila dan akan diterima oleh anak cucu kita dan generasi selepas kita. Benda yang sama. Yang kedua, ghaibiyah. Sesuatu yang gaib. Benda yang gaib yang tidak dapat dilihat oleh panca indera manusia. Akidah Islamiah ini merupakan perkara gaib yang tidak tercapai oleh panca indera manusia. Tetapi boleh diterima oleh akal. Seperti beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, beriman dengan para malaikat, beriman dengan kitab, rasul, hari kiamat dan qada dan qadar. Walaupun benda itu benda yang tidak dapat dilihat oleh panca indera manusia, tetapi akal manusia boleh memikirkannya, boleh tercapai di akal manusia. Yang kedua, ciri akidah Islam yang ketiga ialah syumul. Syumul ini ialah bersifat syumul iaitu meliputi semua aspek kehidupan manusia sama ada dari aspek peribadi, masyarakat ataupun alam sejagat. Ini maksud ciri-ciri akidah Islam yang ketiga iaitu syumul, sempurna, lengkap. Meliputi semua aspek kehidupan manusia. Dan yang keempat, ciri-ciri akidah Islam yang keempat ialah mutakamil, iaitu terikat antara satu sama lain.
Contohnya seorang itu tidak akan dapat beriman kepada kitab Allah Subhanahu Wa Taala jika dia tidak meyakini bahawa rasul-rasul yang diutuskan adalah untuk membenarkan kalam Allah Subhanahu Wa Taala itu. Dia saling berkait antara satu sama lain. Percaya kepada Allah, percaya pada kitab, percaya kepada malaikat itu saling berkait rapat, kait mengait antara 6 komponen tersebut. Kalau kita gagal ataupun kita tidak percaya salah satu, misalnya kita tak percaya kepada Rasul, benda lain kita percaya, maka akidah kita juga tidak lengkap dan akan rosak. Akidah Islamiah telah lengkap, mutakamil dan menyeluruh, syumul, tetapi terhad taufiqiyah. Jadi jika seorang itu menolak salah satu daripada rukun iman, akidah, maka berarti dia telah menafikan yang lainnya. Secara automatik dia telah menafikan konsep akidah yang lain. Ini ciri-ciri akidah Islam yang perlu kita ketahui dan perlu kita imani. Pertama, dia telah terhenti, tidak ada lagi penambahan. Tidak ada lagi penambahan. Yang kedua, dia sesuatu yang gaib yang tidak dapat dilihat oleh panca indera. Yang ketiga, dia bersifat syumur, sempurna, lengkap, meliputi semua aspek kehidupan manusia. Dan yang keempat, mutakamil, saling kait mengait antara satu sama lain. Okay, pertama, kita tengok secara lebih detail, secara lebih lengkap, secara lebih lanjut apa dia konsep ilahiyah, nubuwah dan ghaibiyah. Okay, pertama kita tengok ilahiyah. Konsep ilahiyah. Pengertian tauhid ilahiyah iaitu keyakinan yang mantap bahawa hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang layak disembah dan ditaati segala perintahnya. Kita yakin bahawa hanya Allah yang layak disembah dan ditaati segala perintahnya. Allah juga memiliki nama yang indah dan sifat-sifat yang maha sempurna. Kita telah bincang pada minggu sebelum ni. Pada pelajaran yang sebelum ni telah bincang nama-nama Allah. Ada 99 nama Allah, ada 20 sifat wajib bagi Allah, ada 20 sifat wajib. Ada 20 sifat wajib bagi Allah dan 20 sifat mustahil bagi Allah, dan ada satu sifat harus bagi Allah. Contohnya, apakah yang masukkan dengan zat Allah? Setiap Muslim wajib meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu memang wujud. Tetapi hakikat zat Allah Subhanahu Wa Taala tidak dapat difikirkan oleh akal manusia. Bagaimana kewujudan Allah tu kita tak dapat fikirkan, tidak dapat difikirkan oleh akal manusia macam mana kewujudan Allah tersebut. Okay, itu maksud zat Allah. Tapi sifat Allah kita boleh lihat dan boleh nilai. Perbuatan Allah. Pertama zat Allah, yang kedua af'alullah, perbuatan Allah. Allah Maha berkuasa dengan sifat-sifat kemahakuasaannya. Dia boleh melakukan apa sahaja yang dikehendakinya tanpa ada sesuatu pun yang dapat menghalang dirinya untuk berbuat demikian. Walaupun Allah Subhanahu Wa Taala Maha Adil, dia bebas dan dia sama sekali tidak mengikat dirinya ataupun terikat dengan untuk mengikuti sesuatu sistem atau peraturan tertentu untuk dirinya sendiri. Dia bebas menggunakan sifat kemahakuasaannya dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak tertakluk kepada sesuatu sistem atau peraturan tertentu untuk dirinya. Justru itu Allah boleh berbuat apa saja. Perlakuan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan penuh kebijaksanaan dan keadilan berdasarkan kekuasaannya, iaitu kudrat, dan kehendaknya, iaitu iradatnya. Okay. Jadi tauhid ilahiyah ni iaitu kita yakin bahawa Allah itu maha berkuasa dan layak disembah dan ditaati segala perintahnya. Dan Allah itu ada zat Allah, ada af'alullah. Zat Allah kita tak boleh nak bayangkan, tak boleh nak fikirkan macam mana bentuk Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi af'alullah, perbuatan Allah tu kita boleh fikir dan boleh lihat. Boleh lihat. Dan perbuatan Allah, af'alullah tidak tertakluk kepada sesuatu sistem ataupun suatu peraturan. Allah Maha berkuasa melakukan apa saja mengikut kuasanya dan mengikut kehendaknya. Tapi kita yakin bahawa Allah akan bertindak dengan penuh kebijaksanaan dan keadilan. Itu af'alullah. Dan Tuhan ialah Allah yang mempunyai kuasa mutlak, yang maha sempurna, tiada cacat celanya dan dapat diakui sebagai pencipta, pentadbir dan pemilik alam ini.
Tiada kuasa lain yang dapat menyamai dan menandingi kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Ciri-ciri ketuhanan ada dua, rububiyah dan uluhiyah. Manusia memerlukan Tuhan. Ada dua jenis, rububiyah dan uluhiyah. Sebab apa manusia memerlukan Tuhan dalam kehidupan mereka? Kerana sifat semula jadi manusia yang mempunyai kepercayaan kepada sesuatu kuasa yang maha agung, dan hanya kepercayaan kepada Tuhan dapat menjadikan kehidupan manusia lebih sempurna dan selamat. Kepercayaan kepada Tuhan menyebabkan manusia sentiasa menjauhkan diri daripada perkara-perkara negatif dalam kehidupan mereka. Okay. Allah mestilah pertama bersifat rububiyah, iaitu keyakinan dalam hati secara mutlak bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang mentadbir dan menguruskan semua benda dan perkara di dunia ini, dan tiada pentadbir lain melainkan Allah yang Maha Berkuasa dan Maha Esa. Itu maksud rububiyah. Kita yakin bahawa Allah sahaja yang berkuasa untuk mengurus dan mentadbirkan alam ini. Rububiyah ni kuasa mentadbir dan mengurus alam ini. Konsep rububiyah ada tiga. Pertama, Allah SWT yang mencipta, mentadbir dan pemilik alam ini. Yang kedua, kekuasaan Allah meliputi langit dan bumi. Dan yang ketiga, Allah SWT berkuasa memberi sesuatu mengikut kehendaknya sendiri. Ciri rububiyah Allah, pertama mempunyai kuasa mencipta sesuatu daripada tiada kepada ada. Allah berkuasa mencipta sesuatu daripada tiada kepada ada. Yang kedua, mencipta sesuatu dan mengadakan segala kemudahan untuk ciptaannya hidup dengan selesa. Yang ketiga, mencipta sesuatu dengan kehendaknya sendiri tanpa bantuan dan suruhan daripada kuasa lain. Dan keempat, menyediakan petunjuk dan pedoman kepada makhluk ciptaannya. Macam mana kita nak beriman dengan sifat rububiyah Allah? Pertama, yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala lah yang mencipta alam ini. Yang kedua, kita yakin bahawa setiap manusia telah ditentukan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, beriman dengan agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu agama Islam. Yang keempat, yakin bahawa hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang mampu mentadbir alam ini dengan sempurna. Okey, ini cara beriman dengan sifat rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, yang kedua, uluhiyah. Tadi rububiyah kita yakin bahawa Allah yang mengurus dan mentadbir alam. Uluhiyah ialah kita yakin, keyakinan dalam hati secara mutlak bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa. Allah yang Maha Esa yang layak disembah, ditaati dan dipatuhi segala perintahnya secara mutlak. Allah Maha Esa. Uluhiyah ni Allah Maha Esa yang layak disembah dan ditaati segala perintahnya. Konsep uluhiyah ataupun ciri-ciri uluhiyah, pertama, mengakui hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang layak disembah dan ditaati. Yang kedua, orang yang tidak beriman dengan tauhid uluhiyah akan menjadi sesat. Dan yang ketiga, paksi utama keimanan kepada tauhid uluhiyah ialah kalimah syahadah. Dua kalimah syahadah. Ciri uluhiyah, pertama, Allah dapat menunaikan segala permintaan hamba-Nya. Yang kedua, Allah berkuasa untuk menghidup dan mematikan setiap makhluknya. Dan yang ketiga, Allah berkuasa untuk hukum-hukum yang sesuai dengan kehendak manusia. Allah berkuasa menetapkan hukum-hukum yang sesuai dengan kehendak manusia, iaitu agama Islam. Cara beriman dengan sifat uluhiyah Allah, pertama, berharap hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Dan yang kedua, hanya patuh dan taat kepada hukum dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Dan yang ketiga, meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu uluhiyah dengan rububiyah. Apa perbezaan antara rububiyah dengan uluhiyah? Perbezaan antara tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Pertama, tauhid rububiyah, keyakinan dalam hati secara mutlak bahawa Allah yang mentadbir, pemilik dan pengurus alam ini. Ini rububiyah. Pentadbir, pemilik dan pengurus alam. Uluhiyah, yakin dalam hati secara mutlak bahawa Allah yang Maha Esa dan layak disembah. Yang kedua, rububiyah, tauhid rububiyah dipercayai dan diyakini oleh semua manusia. Semua manusia, tak kira agama, mengakui bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang mengurus dan mentadbir alam ini. Tapi tauhid uluhiyah hanya dipercayai dan diyakini oleh orang Islam saja, iaitu hanya Allah sahaja yang layak disembah dan ditaati. Okey, itu tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Okey, itu konsep ilahiyah.
ketuhanan. Yang pertama, ilahiyah, kita yakin bahawa hanya Allah yang maha berkuasa. Bismillah. Okay, seterusnya, nubuah. Konsep nubuah. Okay, iaitu konsep kenabian. Kita dah belajar asal-asal itu. Kita dah belajar minggu baru ini tentang Nabi dan Rasul. Okay, Nabi ialah seorang lelaki pilihan Allah yang diberikan wahyu untuk dirinya dan tidak wajib disampaikan kepada orang lain. Manakala Rasul ialah seorang lelaki yang dipilih oleh Allah daripada kalangan para Nabi, diberikan wahyu untuk dirinya dan wajib disampaikan kepada umatnya. Rasul merupakan utusan Allah Subhanahu Wa Taala kepada seluruh umat manusia termasuklah jin. Ada 25 orang Rasul yang wajib kita ketahui. Apa beza antara Nabi dan Rasul? Okay, Nabi diberi wahyu untuk Nabi diberikan wahyu hanya untuk dirinya sendiri sahaja, sedangkan Rasul diberikan wahyu untuk dirinya dan wajib disampaikan kepada orang lain. Bilangan Rasul ataupun bilangan Nabi terlalu ramai. Bilangan Nabi terlalu ramai. Sedangkan bilangan Rasul hanya 313 orang sahaja. Nabi tidak semestinya Rasul, tetapi seorang Rasul adalah juga seorang Nabi. Nabi tidak diturunkan kitab suci, sedangkan Rasul menerima suhuf atau kitab suci untuk disampaikan kepada umatnya. Umat Islam tidak diwajibkan mengetahui bilangan Nabi secara keseluruhannya, tetapi wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang Rasul sahaja. Itu perbezaan antara Nabi dan Rasul. Okey, itu Nabi ataupun nubuah, kenabian. Kita wajib mengetahui Rasul, peranan Rasul. Kita juga wajib mengetahui atau mengimani bahawa Rasul diutuskan oleh Allah kepada umat manusia, pertama untuk menyeru manusia mentauhid dan menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, mengajar dan menerangkan perkara gaib seperti hakikat ketuhanan, syurga, neraka dan kehidupan di alam agar gembira dan bertindak sebagai pemberi ingatan kepada manusia. Dan yang keempat, tugas Rasul ialah menyeru manusia supaya melakukan perkara kebaikan dan membaiki akhlak manusia. Yang kelima, untuk menyampaikan segala perintah dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Dan yang keenam, untuk mengajar manusia cara beribadat yang betul. Dan akhir sekali, tugas para Rasul ialah untuk menunjukkan cara kehidupan Islam yang sebenarnya. Ini antara peranan para Rasul ataupun mengapa Rasul diutuskan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nubuah kenabian. Dan konsep yang ketiga iaitu ghaibiyah. Konsep ghaibiyah. Perkara-perkara ghaib. Okey. Jadi alam ni ada dua, alam ghaib dan alam musyahadah. Maksud alam, okey, apa yang maksud alam? Alam ialah segala makhluk yang ada di langit dan di bumi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kegunaan dan kemudahan manusia. Penciptaan alam ini adalah untuk menyempurnakan kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Okey, segala makhluk ciptaan Allah itu namanya alam. Jadi alam ni terbagi kepada dua. Pertama alam musyahadah dan yang kedua alam ghaib. Okay, alam musyahadah ialah alam nyata yang boleh ditanggapi oleh panca indera manusia dan boleh digunakan pada bila-bila masa mengikut keupayaan akal manusia. Contohnya seperti haiwan, tumbuh-tumbuhan, bahan galian dan sebagainya. Itu maksud alam musyahadah. Manakala alam ghaib pula ialah alam yang tidak dapat ditanggapi oleh panca indera dan akal manusia. Kewujudan alam ini dapat difahami melalui keimanan dan keyakinan yang teguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya pahala, dosa, malaikat, alam akhirat, alam arwah, alam arash dan alam kursi. Dan selain pada ini ada lagi dosa, ada lagi pahala, neraka, syurga dan sebagainya. Itu adalah alam. Okay, seterusnya kita dah bincang malaikat pada apa? Rukun iman hari tu kita dah bincang. Apa dia malaikat, nama malaikat dan sebagainya. Okay, apa beza antara alam ghaib dengan alam musyahadah? Alam yang boleh ditanggapi oleh panca indera manusia, sedangkan alam ghaib
alam yang tidak boleh ditanggapi oleh panca indera manusia. Alam musyahadah boleh dimanfaatkan untuk kemudahan manusia, sedangkan alam gaib adalah untuk menguji tahap keimanan manusia. Alam musyahadah adalah alam yang boleh dikaji dan dibuat penerokaan untuk mengetahui kegunaannya, sedangkan alam gaib, akal manusia tidak mampu memikirkan hakikat sebenar alam gaib. Macam mana dosa, macam mana pahala, akal manusia tidak dapat memikirkan bagaimana. Seterusnya, alam musyahadah, semua manusia dapat melihat alam musyahadah. Sedangkan alam gaib, hanya orang yang mati sahaja akan berada di alam gaib. Kemudian kenikmatan yang diperolehi pada alam musyahadah tidak akan kekal. Ia akan musnah. Sedangkan kenikmatan yang diperolehi dalam alam ini seperti syurga, neraka akan kekal selama-lamanya. Itu beza antara alam gaib dengan alam musyahadah. Beriman dengan perkara gaib. Pertama, menjadikan manusia taat dan patuh kepada perintah dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, menjadikan manusia takut melakukan maksiat dan kemungkaran kerana menyedari bahawa malaikat sentiasa memerhati perbuatan mereka. Yang ketiga, menjadikan manusia sentiasa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, menjadikan manusia melakukan sesuatu dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, menjadikan manusia sentiasa istiqamah dalam melakukan pekerjaan. Dan yang keenam, menjadikan manusia mempunyai motivasi yang tinggi dalam kehidupan seharian. Mengapa Allah merahsiakan alam dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala? Untuk menguji keimanan manusia kepada perkara gaib, untuk meningkatkan ilmu pengetahuan manusia, untuk menilai sejauh mana ketaatan manusia kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhir sekali untuk mengukuhkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, seterusnya alam gaib yang dilalui oleh manusia. Ada beberapa alam gaib yang mesti manusia lalui. Pertama, mati. Alam gaib ini berlaku selepas manusia mati. Pertama, dia mesti mati dulu. Mati. Selepas mati, dia akan masuk ke alam kubur ataupun alam barzah. Menunggu hari kiamat. Menunggu berlakunya hari kiamat. Berapa lama dalam kubur? Bergantung kepada nasib seseorang. Tunggulah dalam kubur, di alam barzah tu. Dan dalam alam barzah tu ada azab kubur dan azab dan nikmat kubur dan sebagainya. Berlakunya hari kiamat. Apabila berlaku hari kiamat, kemudian manusia akan dibangkitkan. Dibangkitkan di padang mahsyar. Okay, di padang mahsyar. Kemudian selepas di padang mahsyar, beberapa lama manusia akan diberi buku amalan masing-masing, kemudian manusia akan dihitung, dikira amalan mereka semasa mereka berada di dunia. Okay, selepas itu manusia akan dihisap. Akan dikira segala amalan mereka, dan selepas dikira, manusia akan melalui titian siratul mustaqim. Titian sirat untuk sama ada menuju ke syurga ataupun ke neraka. Ini antara alam gaib yang mesti dilalui oleh setiap manusia. Tidak ada pengecualiannya. Jadi, setiap daripada kita akan mengalami benda ni. Bila? Apabila berlakunya hari kiamat. Jelas sekali, alam tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, alam ini, keunikan alam ini menunjukkan kekuasaan penciptaannya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan kesempurnaan alam ini melambangkan kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala juga. Tiada sebarang makhluk pun yang dapat menandingi kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana cara meningkatkan keimanan dengan melihat alam ini? Pertama, kita melihat alam ini, cantiknya gunung, indahnya lautan, kita akan meyakini bahawa semua yang ada dalam alam ini adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita meyakini alam ini adalah sementara dan akan musnah pada bila-bila masa. Dan yang ketiga, meyakini bahawa penciptaan alam ini adalah tidak sia-sia. Ada manfaat, ada faedahnya kepada kehidupan manusia. Okey, ini alam. Kita tengok video klip tentang alam ni. Ini alam. Semakin dikaji alam ini, dia tidak ada penghujungnya. Tidak ada penghujungnya alam ini. Okey, kita tengok daripada mikro ke
makrokosmos. Ini adalah perjalanan yang melangkaui jarak dalam faktor per-10. Bermula daripada 10, 1 meter dan bertambah kepada makrokosmos. Kemudian kita kembali kepada bentuk asal secara perlahan bermula di tempat kita bermula secara berlawanan dengan cara mengurangkan jarak perjalanan kita kepada faktor 10 kepada mikrokosmos. Kesimpulan yang dapat dibuat daripada pemerhatian dan perjalanan kita ini membuktikan bahawa Allah Maha Esa dan Maha Berkuasa. Okey, ini kita melihat daun pokok dalam sebuah taman dari jarak 1 meter. Kita melihat pokok dari 1 meter, kemudian kita jauhkan sikit daripada ketinggian kita sejauh 10 meter. Kita dapat melihat seluruh daripada pokok tadi. 100 meter kita dah dapat melihat hutan, bumbung bangunan dan sebagainya. Makin jauh kita pergi, okay, kita nampak ini 1 kilometer. 1 kilometer kita telah dapat melihat pemandangan seolah-olah kita menggunakan payung terjun. Kita berada di atas kapal terbang. Kita dapat semua lihat. 10 kilometer jaraknya kita telah dapat lihat semua sekali, tapi kita tidak mengenali, tak kenal dah bangunan apa dan sebagainya sebab kita telah berada jauh, tapi kita dapat melihat banyak semua sekali. Dan jarak 100 kilometer kita telah dapat melihat satu negeri. Okay. Di sini kata negeri Florida telah dilihat. Dalam jarak 1000 kilometer kita telah dapat melihat satu semenanjung, sebuah negara. Okay. Kemudian kita pergi lagi jauh, 10,000 kilometer, kita telah dapat melihat satu hemisfer. Hemisfer utara di muka bumi dan sebahagian selatan Amerika yang dapat dilihat pada jarak ini. 100,000 kilometer kita telah dapat melihat bumi. Bumi semakin mengecil. Kita pergi lagi jauh, kita akan dapat ni 1 juta kilometer. Kita akan dapat melihat orbit bumi dan bulan. Okay. Dapat melihat orbit bulan mengelilingi bumi. 10 juta kilometer kita dapat melihat sebahagian daripada orbit bumi. Kita pergi lagi jauh, 100 juta kilometer kita dapat melihat orbit Venus dan bumi. Lagi jauh kita pergi, 1 bilion kilometer. Dapat melihat orbit Mustari, Venus, Bumi, Marikh dan Zuhal. Kita telah dapat semua melihat planet-planet lain. Lagi jauh 10 bilion kilometer kita telah melihat sistem Suria. Sistem Suria dan orbit planet-planet lain. Lagi jauh kita pergi 100 juta kilometer kita telah dapat sistem Suria mula mengecil pada jarak ini. Sini sikit lah. Sedangkan banyak lagi ruang-ruang kosong, kosmos yang lain yang kita dapat lihat. 1 trilion kilometer matahari semakin mengecil di tengah-tengah jutaan bintang-bintang lain. Ada banyak lagi bintang-bintang lain di sekeliling matahari ini. 1 tahun perjalanan cahaya kita dapat matahari semakin kecil. Dah tak ada pun dapat kita lihat matahari macam satu bintang sahaja. 10 tahun cahaya. Kita tidak dapat mengenal pasti sesuatu pun di angkasa yang tiada penghujungnya. Kita tak dapat melihat, tak dapat kenal lah. Kita tak kenal sesuatu lah. 100 tahun perjalanan cahaya, tiada apa yang kelihatan kecuali bintang dan cahaya yang sama-sama. Kita tak dapat lagi mengenali planet-planet lain. 100 juta tahun cahaya, kita mula menjelajah Bima Sakti dan dalam galaksi kita. Ada Bima Sakti yang lain-lain. 10,000 tahun perjalanan cahaya, kita telah menjelajahi Bima Sakti. Okay. Lagi jauh lagi, kita pergi lagi jauh, kita akan dapat lagi melihat. Kita mula menjumpai sempadan Bima Sakti. Ini yang kita punya. Ini ada lagi yang lain-lain punya. Ada planet-planet lain lagi Allah ciptakan di alam ini. 100 juta tahun. 1 million. 1 million tahun cahaya. Yang amat jauh ini kita dapat. Lagi jauh kita pergi. Semua galaksi kelihatan kecil di samping ruang kosong di antara galaksi tersebut. Keadaan yang sama berlaku dalam peraturan alam yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makin jauh kita lihat, makin banyak sebenarnya. Makin banyak kita teroka, makin banyak yang kita akan dapat temui. Temui ruang-ruang kosong. Okey. Sekarang kita kembali semula. Kita kembali semula ke tempat asal kita.
di taman tadi, kita melihat pokok tadi, kita melihat daun tadi, kita kembali semula ke tempat asal kita. Okey, tempat kita bermula. Persoalan yang selalu bermain di minda kita, siapakah kita, dari mana kita berasal dan ke mana kita akan pergi. Atau siapalah kita di alam Allah yang maha luas ini. Kita kembali semula dalam perjalanan kembali ini, kita kurangkan faktor 3 kepada faktor 10. Kita telah jumpa. Sekarang kita akan pergi kepada menyelidiki ke dalam daun tadi secara lebih terperinci dalam perjalanan pulang ini. Kita dah sampai ke tempat asal kita. Sekarang kita tengok dalam daun itu. Kita telah dapat mencapai daun tadi dengan tangan kita. Okay, kita tengok daun. Okay, ini 10 cm kita pergi dekat. Pada jarak sedekat 10 cm ini kita dapat melihat garis-garis halus yang terdapat pada permukaan daun. Okay, kita dapat. Lagi jauh kita pergi, lagi dekat kita pergi, kita dapat melihat struktur binaan daun tersebut. Okay, struktur binaan dia, struktur binaan daun tersebut. Kita pergi lagi jauh, lagi dekat 1 mm, dapat lubang-lubang daun mula kelihatan pada jarak ini. Okay, dapat melihat lubang-lubang pada daun tersebut. Lagi jauh lagi, 100 mikron, kita telah dapat melihat sel-sel daun. Sel-sel daun, pencantuman antara sel-sel daun tersebut. Kita dapat melihat sel daun. Okay. Lagi jauh kita pergi, kita tengok dalam sel tersebut pula. Tengok dalam sel daun tersebut ada apa? Kita boleh lihat lagi. Kita akan dapat melihat kromosom daun. Kromosom. Kita akan dapat melihat kromosom daun tersebut. Okay, kita telah dapat melihat kromosom. Pergi lagi jauh, kita telah dapat nukleus. Dapat melihat nukleus sel tersebut. Nukleus. Pergi lagi jauh, kita akan dapat melihat DNA. DNA daun. Okay, DNA daun telah kelihatan. Lagi jauh kita pergi, kita telah dapat melihat kromosom blok. Okay, kromosom blok daun tersebut. Lagi jauh kita pergi, kita akan dapat melihat atom. Atom daun. Okay. Lagi jauh kita pergi, kita akan dapat elektron. Kita dapat melihat elektron sedang mengelilingi atom. Okay. Elektron sedang mengelilingi atom dalam daun tersebut. Lagi jauh kita pergi, ruang dimensi yang kosong kelihatan di antara orbit nukleus dan elektron. Lagi jauh kita pergi, pada tahap yang terkecil ini kita dapat melihat nukleus atom. Nukleus atom itu kita dapat lihat. Lagi jauh kita kaji, kita akan dapat nukleus kepada atom karbon. Nukleus kepada atom karbon tersebut. Lagi jauh kita pergi, kita akan dapat. Sekarang kita berada pada imajinasi saintifik yang kita sedang melihat proton daun tersebut. Dapat melihat proton daun tersebut. Lagi jauh kita pergi, sesungguhnya tiada penghujung dalam pengkajian pembentukan bahan asas ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala secara khusus. Ilmu sains punya kemampuan yang amat terhad, setakat itu saja mereka dapat. Dan sekarang adakah kita merasai bahawa betapa kerdilnya kita di alam ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala ini? Adakah kita makhluk ciptaan Allah yang paling istimewa? Apakah yang terdapat di sebalik had yang tidak dapat ditembusi oleh pemikiran manusia? Jika ke bawah, manusia hanya boleh mengkaji setakat power of minus 16A of 10 sahaja. Manakala jika ke atas, kita hanya boleh mengkaji setakat power of 23 of 10 sahaja. Kerana pemikiran kita tidak lagi mampu dan untuk membayangkan lebih jauh daripada itu. Jadi, benarlah bahawa alam ini ada penciptanya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala yang maha bijaksana. Okey, itu alam. Konsep ghaibiyah, alam ghaib dan alam musyahadah yang tidak mampu kita fikirkan. Walaupun semakin kita kaji, kita akan menjumpai semakin banyak benda yang kita tidak ketahui. Okay, itu 3 konsep akidah, itu ilahiyah, nubuwah dan ghaibiyah. Okay, seterusnya ciri akidah yang benar dan yang salah. Sekarang kita nak melihat mana ciri-ciri akidah yang benar dan ciri-ciri akidah yang salah. Ciri-ciri akidah yang benar ialah keyakinan yang teguh tentang kewujudan, keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan menjauhkan diri daripada perkara yang mensyirikkan Allah. Akidah yang benar itu ialah perkara akidah ataupun kepercayaan, keyakinan yang kita buat, yang kita percaya itu menjauhkan
Menyebabkan kita makin jauh daripada perkara-perkara yang menduakan Allah dengan sesuatu yang lain. Yang kedua, kepercayaan yang jitu kepada Allah, malaikat, rasul, hari akhirat dan qada dan qadar yang menjadi rukun iman. Akidah yang benar itu ialah satu kepercayaan. Kita yakin kepada Allah, malaikat, rasul, kitab, hari akhirat, qada dan qadar dan sebagainya yang menjadi rukun iman tersebut. Kalaulah akidah kepercayaan kita itu makin menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita percaya kepada kuasa lain selain pada Allah, maka itu adalah akidah yang salah. Dan yang ketiga, kepercayaan dan akidah adalah berlandaskan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Itu 3 ciri akidah yang benar. Yang pertama, kita semakin yakin. Kepercayaan itu menyebabkan kita makin yakin tentang kewujudan, keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dua, kita yakin kepada Allah, malaikat, rasul, kitab, hari akhirat dan qada dan qadar. Dan yang ketiga, keyakinan dan kepercayaan tersebut adalah berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Itu ciri-ciri akidah yang benar. Yang kedua, ciri-ciri akidah yang salah, iaitu i'tiqad atau kepercayaan yang bercanggah dengan nas-nas syarak dari Al-Quran dan hadis. Kepercayaan itu bercanggah, bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, akidah yang berpunca daripada akal pemikiran manusia semata-mata, ataupun penyelewengan akidah yang sahih yang diselewengkan menurut akal, fikiran dan hawa nafsu manusia. Dan yang ketiga, kepercayaan yang memuja manusia atau makhluk yang melampau dan tanpa bukti yang kukuh. Ini akidah yang salah. Jika kita melihat ciri akidah tersebut, maka kita kena jauhkan diri. Kerana dia adalah ciri akidah yang salah yang akan menyebabkan kita makin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Khususnya kita nak lihat perkara yang memantapkan akidah kita. Perkara yang memantapkan akidah dan perkara-perkara yang boleh membatalkan akidah. Ada 3 benda, 3 cara yang boleh memantap dan membatalkan akidah. Pertama, melalui hati ataupun keyakinan kita. Cara memantapkan akidah dengan cara melaksanakan ibadat dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita yakin dengan kekuasaan dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, sentiasa bertawakal pada Allah. Itu melalui hati. Orang tak dapat lihat. Dan membatalkan akidah iaitu kita yakin dan percaya bahawa alam ini terjadi dengan sendirinya. Alam ini terjadi dengan sendiri. Tiba-tiba dah ada. Ataupun kita yakin bahawa semua agama adalah sama. Semua agama adalah sama. Semuanya adalah untuk membawa manusia kepada kebaikan. Maka dia telah membatalkan akidah kita. Yang ketiga, kita percaya bahawa ada kuasa lain yang menyamai kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yakin Allah juga berkuasa, tapi ada lagi kuasa lain yang sama dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Itu syirik kepada Allah. Batal akidah. Yang kedua, melalui perkataan. Macam mana? Iaitu kita sentiasa untuk memantapkan akidah, kita sentiasa menasihati kepada perkara-perkara kebaikan. Yang kedua, sentiasa berzikir kepada Allah. Sentiasa mengingati Allah, berzikir dengan lidah, berzikir kepada Allah. Yang ketiga, kita juga boleh membaca dan memahami Al-Quran. Sentiasa membaca Al-Quran. Perkara yang membatalkan akidah pula melalui perkataan ialah mendakwa bahawa ajaran Islam tidak sesuai dengan perkembangan semasa. Kita mendakwa bahawa ajaran Islam ini sekarang dah tak sesuai pada zaman sekarang. Ataupun kita menghina Al-Quran dan ibadah dalam Islam. Tudung tak ada memakai tudung tak maju. Ataupun memundurkan diri. Terus dia telah menghina Al-Quran, menghina Islam. Boleh membatalkan akidah. Dan yang ketiga, kita menafikan kewajipan solat dan ibadat Islam yang lain. Kita kata ibadat tak wajib, menutup aurat itu tidak wajib, sukarela saja, maka dia boleh membatalkan akidah. Yang seterusnya melalui perbuatan. Perkara yang boleh memantapkan akidah kita melalui perbuatan. Yang pertama, kita melakukan ibadah kepada Allah secara berterusan. Memantapkan akidah. Pertama, melakukan ibadah kepada Allah secara berterusan. Yang kedua, mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan seharian. Yang ketiga, menuntut ilmu yang bermanfaat.
Membatal akidah, kita melakukan upacara agama lain. Kita pergi ke tempat-tempat agama lain dan kita melakukan upacara agama tersebut. Dia boleh membatalkan akidah. Ataupun kita mengubah suat ibadah dalam Islam. Puasa kita kata hanya 10 hari ataupun 5 hari sahaja kita tukar. Ataupun ibadat. Solat, zuhur kita jadikan 3 rakaat dan sebagainya. Boleh membatalkan akidah. Ataupun kita memijak dan menghina Al-Quran. Ini antara perkara yang boleh memantapkan dan boleh membatalkan akidah seseorang. Seterusnya, kepentingan akidah. Apa pentingnya akidah kepada kehidupan kita sebagai seorang Muslim? Akidah ini merupakan syarat utama. Syarat utama bagi penerimaan setiap ibadat kita. Kalau akidah kita tak betul, maka ibadat-ibadat yang kita lakukan akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, sebagai pendorong kehidupan manusia dalam menjalani kehidupan agar menepati prinsip-prinsip ubudiyah. Dan yang ketiga, dapat mengelakkan berlakunya penyelewengan dan pembatalan iman sama ada melalui iktikad, hati, kepercayaan ataupun lisan, perkataan dan perbuatan. Ini pentingnya akidah kepada kehidupan seorang Muslim yang patut kita jaga supaya tidak menyeleweng, supaya tidak terbatal. Seterusnya, peranan akidah dalam pembangunan ummah. Yang pertama, akidah ini dapat melahirkan ummah yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada Rasulnya. Yang kedua, dapat melahirkan ummah yang mempunyai hala tuju dan matlamat hidup yang jelas. Yang ketiga, dapat melahirkan ummah yang memiliki kepribadian yang unggul. Yang keempat, dapat melahirkan ummah yang berfikiran kritis, progresif dan dinamis. Dan yang kelima, dapat membangunkan ekonomi ummah secara komprehensif. Dan akhir sekali, dapat menegakkan sistem pemerintahan yang stabil. Okey, itu peranan akidah dalam membangunkan umat Islam. Okey, itu antara tajuk yang telah kita bincangkan. Dan harapan saya pelajar telah dapat menjelaskan, dapat memahami apa dia akidah, apa dia ilahiyah, ketuhanan, apa dia kenabian dan apa dia ghaibiyah, konsep ghaib yang terdapat dalam akidah Islam. Okey. Jadi sebagai rumusannya, kita hendaklah meyakini bahawa akidah Islam adalah datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sumber utama akidah Islam adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan setiap Muslim wajib menjaga kesucian akidah mereka. Dan sebagai penilaian, ini ada link. Jadi pelajar boleh buka. Lepas ni saya akan masukkan link ni dalam bawah ulasan. Pelajar boleh ambil link ni untuk menjawab soalan. Baiklah, saya rasa sampai setakat ini sahaja pertemuan kita pada kali ini. Baca tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.